Siap. Oh, mentang-mentang dah buka kedai, sombong dengan aku Pembukaan kedai pun tak. Tak pergi hantar makanan sampai sekarang alamat dah lagi. Sombong dengan Cik Man Orang nak cakap belum itu pun sombong Tengah malam mengunyah lagi. Allah Cik Man. Lapor Cik Man. Ya, Ailan ni Cik Man dia kata. Ya Cik Man. Okey. Syuk, kau tinggal kat mana, Syuk? Denai Alam Cik Man. Cik Man kat mana? Denai Alam. Cik Man Shah Alam. Cik Man Shah Alam. Bukan Cik Man. Cik Man. Denai Alam dia area. Denai Alam area mana Black area. Denai Alam dia Black area. Black area? Bukan. Dia area Calam lah. Dekat nak Cik Man. Kita kampung-kampung je. Denai Alam ni jenis-jenis orang kaya duduk situ kot. Tu yang tak pernah masuk. Sudahlah Cik Man. Orang nak tahu itu pun Cik Man. Kedekut alamat. Kedekut alamat. Nanti parti yang akan datang menghadap untuk mengambil barang pemberian Datuk Bendahara. Tak payahlah Cik Man nak berpura-pura. Cik Man. Orang-orang je dapat korang Cik Man ni. Cik Man, saya ni banyak cerita. Banyak Sihat Syuk Sihat, Alhamdulillah Cik Man. Cik Man. Sajalah nak tanya pada Cik Man Saja nak tanya Cik Man. Cik Man. Saya ni Cik Man. Ini kita berborak biasa Cik Man Saya ni simple ayat dia dulu saya banyak buat salah terutamanya salah saya dengan orang. Macam mana Cik Man? Sebab saya tahu yang kalau kita buat salah sendiri, kalau Cik Man dengar saya cakap kuat sikit sebab netizen kata macam perlahan, macam cara cakap tu macam sombong, macam tak nak cakap dengan orang, buat macam nak tak nak. Adalah betul lah Cik Man. Dia macam mana Cik Man? Kalau saya cuba nak betulkan diri, tapi kesalahan kita tu still macam ikut kita, still membayangi kita, orang still nampak kita dengan salah lama kita. So macam mana Cik Man kita nak ubah kalau masih ada terpalit dalam diri kita yang rasa macam orang nampak aku ni dah teruk ni, aku rasa orang takkan percaya ni perubahan yang aku akan buat. So macam mana untuk saya nak cari ikhlaskan diri saya untuk ubah, bukan untuk bagi orang tengok. Maksudnya saya nak ubah untuk diri saya sendiri. Okey, cantiklah soalan isu yang Syuk kupas tu. Sebenarnya kita semua ni pendosa. Selagi kita bukan nabi, selagi kita bukan rasul, kita semua buat silap. Okey, cuma masalah kita ialah bila zaman sekarang ni adalah zaman yang mungkin kita ni nak terlalu menjaga hati orang. Ataupun kita nak meraihkan orang. Kalau kita seolah-olah macam pengampunan tu mesti dipersembahkan kepada orang, yang sepatutnya kita persembahkan kepada Allah. Kan kita sebut astagfirullah kan. So yang pertama sekali, kalau para ulama dia menulis dalam kitab, antara hadis yang menjadi intipati dalam agama ni adalah berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ustaz Syuk boleh tolong terjemahkan ke nak Cik Man juga? Okey Syuk. Hadis ni maksudnya ini pengajaran untuk Cik Man dan untuk Syuk dan semua netizen. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat.
Dan sesungguhnya setiap individu itu dinilai di sisi Allah bergantung niatnya. Sebab itu hidup ini akan terasa sempit ataupun terasa sakit kalau kita nak buat perubahan, kita fikirkan orang. Tak payah. Tak payah fikir orang. Kita duk fikir orang kata apa, orang yang duk mengata kita tu pun masa depan ni pun kita tak tahu. Dan kita pula kalau nak bersikap judgemental orang lain, kita ni kadang-kadang kita pun judgemental orang juga. Yalah, orang pun judgemental kita judgemental orang, manusia tu macam itulah. Sedangkan kita pun tak tahu hujung hidup kita macam mana. Jadi perkara yang membuatkan kita paling bahagia ialah apabila kita buang semua, maksudnya bukan buang orang tu kita buang, kita tak perlukan orang, tak. Maksudnya dalam soal perubahan ni, kita hanya bergantung kepada Allah sahaja. Kita hanya bergantung pada Allah saja. Sebab tu ada satu kata-kata yang Cik Man pernah dengar, tapi kata-kata ni tak tahu siapa yang berkata, cuma dia adalah real. Dalam hidup ni banyak benda yang pahit yang kita rasai, tetapi perkara yang paling pahit adalah berharap kepada makhluk. Berharap kepada makhluk. Sangat-sangat pahit. Tapi yang paling best, yang paling tenang, yang paling bahagia berharap kepada Allah. Manusia ni kita buat sejuta kebaikan, sekali kita buat sikit je slack, habis dah. Hilang dah kebaikan tu. Tetapi Allah sepanjang hidup, kalau kita berdosa, daripada kecil sampai ke tua berdosa. Berdosa ni, dosa besar, dosa kecil. Sekali once kita nak berubah, Allah akan sambut kita. Allah akan sambut kita dan Allah tak akan ungkit kisah lama. Ataupun maknanya benda-benda dosa kita. Itulah perbezaan antara makhluk yang menerima sikap makhluk dengan Allah yang menerima sikap manusia. Cik Man pun kadang-kadang ada juga down dalam hidup. Iyalah Cik Man, tapi Cik Man dengar saya Cik Man Boleh insya-Allah, walaupun dia sederhana, bolehlah. Okey Cik Man, tapi Cik Man, okey, macam iyalah kalau kita bukan dalam industri, bukan public figure, mungkin mudah macam Cik Man cakap untuk buat tu. Maksudnya kita hanya fikir, aku dengan Allah, aku nak buktikan pada Allah, tanpa aku rasa aku perlu buktikan ke orang. Tapi apabila kerja kita mendesak kita untuk membuktikan pada orang, contohlah, saya boleh bagi contoh paling dekat pasal diri saya lah Cik Man. Cik Man dengar Dengar. Contoh paling dekat pasal diri saya lah Cik Man. Bila berlakunya benda viral, yang pertama kali dulu, saya hilang kerja radio. Netizen kata keluarkan dia, singkirkan dia. Saya hilang kerja radio. Lepas tu bila jadi yang terbaru kali ni juga, bila jadi, walaupun saya dah macam cakap, sebenarnya benda tu benda lama, saya tak salah. Saya cakap benda tu memang betul saya buat, tapi itu benda lama dan saya rasa saya dah terima part saya, tapi tetap orang tak boleh terima. Macam baru-baru ni job saya, 2 job series cancel. Klien kata klien tak nak saya sebabkan saya macam tu, walaupun benda tu benda lama. Jadi saya kadang-kadang saya jadi confused Cik Man. Adakah aku perlu nak mencari rezeki aku? Kadang-kadang memanglah saya nak ikhlaskan diri saya, tapi dia akan jadi timbul macam aku rasa macam aku dah kena buat baik untuk korang. Maksudnya untuk rezeki aku dengan anak-anak dan bini aku kena tunjukkan korang aku ni baik. Perlu sampai timbul rasa macam tu pada saya Cik Man. Tak perlu. Okey, Syuk. Cik Man jawab. Sebelum Cik Man jawab, Syuk pun tak tahulah Syuk tahu ke tidak. Cik Man bukan jenis yang menceritakan tentang hal orang di live Cik Man. Dan Cik Man selalunya akan sebut secara umum. Sesiapa pun Cik Man tak nak tahu tentang kisah sesiapa sebab kita, persangkaan kita dengan makhluk, first kali kaedah, kita mesti bersangka baik. Apapun urusan makhluk itu urusan dia dengan Tuhan. Baik, Cik Man nak faham itu. Cuma ialah kekuatan Syuk untuk sharekan tentang isu-isu yang berlaku ke apa benda ke, tak apalah benda-benda yang dah lepas. Cuma Syuk, bila Syuk kata perlukah kita membuktikan kita baik? No, tak perlu. Totally tak perlu. Cuma yang Syuk kena faham ialah antara cara Allah caring dengan seseorang dan cara Allah untuk membersihkan seseorang, dia akan pukul sikit. Dia akan pukul dan kita akan rasa terduduk sikit lah. Maknanya manusia diuji ada banyak sebab. Sama ada Allah nak bersihkan dia ataupun Allah nak mengangkat martabatnya. Dan ketika itu, Syuk ataupun sesiapa memang kena strong. Kalau tak nanti kita akan buruk sangka dengan agama.
Kita akan kata, ya Allah, engkau ni asyik bagi aku sakit aja, terduduk aja, ya Allah, engkau benci aku ke? Orang lain tu hidup selesa, aman damai, walaupun tak semayang pun bahagia. Tak boleh. Sebab kita kena faham juga, ada juga orang yang hidup bahagia walaupun dia derhaka kepada Allah. Waktu dia derhaka tu hidup dia bahagia je. Kita ni pula bila ke arah nak berubah, tiba-tiba Allah uji. Sebenarnya dekat sana, cara Allah membenci dan nak menjahanamkan orang itu apabila dia semakin banyak buat silap tetapi semakin bahagia. Itu kita katakan istidraj. Istidraj. Saya terus saya pernah rasa benda itu. Sebenarnya itu yang buatkan saya rasa takut. Sebab saya rasa dulu masa macam saya lalai je, saya mengaku yang saya lalai, saya banyak dosa dekat benda-benda sekeliling saya buat tak betul. Tapi saya rasa daripada segi kesempitan rezeki tu lain. Saya rasa macam ada mudah je perjalanan nak cari duit, cari rezeki. Tapi itulah Cik Man, macam mana Cik Man? Cik Man cakap ni baru saya rasa macam, saya rasa macam Cik Man. Dia ala Syuk, dia macam ni Syuk. Yang penting Syuk yang lebih tahu daripada semua orang, semua netizen, Syuk yang lebih tahu tentang kejujuran Syuk dengan Allah. Apabila seseorang manusia, dia memang tak, dia seorang je sedar. Orang lain tak tahu. Orang netizen ke, mak ayah dia ke, pasangan dia ke, siapa pun tak tahu. Dan disebabkan dia lebih tahu, okey, aku jujur ni nak berubah. Okey, kalau betul-betul dia jujur nak berubah, dia dah boleh bahagia dah. Dia dah boleh persetankan manusia lain ataupun netizen yang ala Syuk, kita tengok tiap-tiap hari ada macam-macam isu dengan politiknya, dengan selebriti ke, dengan netizen kan. Komen-komen netizen kadang-kadang seperti malaikat atid rokib. Seperti netizen ni Cik Man sebut secara metafora. Kan ada pula yang kata Cik Man samakan malaikat dengan netizen dengan manusia. Seperti malaikat atid rokib. Alangkah beraninya manusia dia menjebak ataupun meyakini sesuatu yang ghaib, yang tidak diketahui kecuali Allah. Bahkan malaikat pun ada benda yang malaikat tak tahu. Tiba-tiba kita manusia lagi pandai daripada malaikat. Jadi buat apa kau nak risau, Syuk? Buat apa kau nak risau? Kau tak payah risau. Memang manusia sebahagian manusia memang sikap macam tu. Memang macam tu pun. Betul. Hidup bila kita bertopangkan pandangan manusia memang susah. Memang susah. Tak payah cakap engkau Syuk, tak payah cakap Cik Man. Nabi pun orang kutuk. Lepas tu bila Nabi meninggal, sahabat pun ada berseteru. Lepas tu orang fitnah sahabat. Masa Nabi hidup, Sayyidatuna Aisyah difitnah. Difitnah kerana berdua-duaan dengan seorang lelaki. Aisyah. Yelah, tak kira lah benda tu betul berlaku, tak betul berlaku. Mungkin nanti orang kata, alah Cik Man itu sahabat. Tak, isunya sekarang ni, sahabat pun kau berani usik. Sahabat pun kau berani usik. Ini kan pula Cik Man, ini kan pula pengacara I can see your voice. So maknanya, mentang-mentang lah suara aku tak sedap, jadi tak ada siapa lah nak. Okey, tak, aku fine, aku faham. Saya mengacara Kensibos supaya saya dapat sebut Cik Man pengacara musikal lawak Islami. Bukan pengacara, macam tu. Cik Man ingat saya tak tengok masa Cik Man bagi pick-up line dekat Datin Lisa Surani. Aduh. Syuk, begitulah Syuk. Nabi. Okey Syuk, Nabi Muhammad. Ada satunya hadis sahih ya, hadis sahih. Ada seorang lelaki kaki botol. Ada seorang lelaki minum arak pada zaman Nabi. Tetapi sahabat-sahabat yang lain kecam dia. Kecam. Engkau ni laknat. Nabi kata apa? Kau tak sepatut buat begitu. Jangan kau bantu syaitan untuk merosakkan sahabatmu. Maknanya, walaupun dia minum arak. Lepas tu Nabi kata sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Syuk. Dulu ada orang buat filem hina Nabi, Syuk. Lepas tu beberapa tahun kita tengok dia bertawaf dekat depan Kaabah, Syuk. Sebelum tu kita kutuk dia, Syuk. Kan kita kutuk ala ni. Kan? Ada kan? Betul. Betul. Maknanya
Dulu kita tengok orang barat, dia bertetu, muka bertetu. Kita kutuk kecam. Wah, kita confirmkan dia ahli neraka ni, ahli neraka. Tengok yang bertetu tu tawaf dekat Kaabah. Bila kau nak minta maaf ni? Bila kau nak minta maaf agak-agak kan? Dekat akhirat besok. Macam itulah. Allahu Akbar, Cik Man. Cik Man, okey Cik Man. Satu lagi ya Cik Man. Cik Man, last saya tanya Cik Man. Boleh Cik Man? Okey, insyaAllah. Cik Man, okey. Kita kalau kita buat salah, macam Cik Man cakap minum arak, kita buat salah, diri kita lah maksudnya. Kita boleh minta ampun dengan Allah. Tapi kalau kita buat salah dengan orang, kita kena minta ampun dengan orang tu. Betul ya Cik Man? Yelah, kita kena selesaikan lah. Kalau ada duit, kita kena bayar. Kalau ada harta yang kita simpan, kita kena serahkan kat dia lah. Kalau ada benda yang dua-dua salah ataupun dia pun salah, kita pun salah, so masing-masing berunding lah untuk saling maaf-maafi. Alright? And then? Macam mana Cik Man caranya? Kalaulah kita terniat untuk kita betulkan semua benda, kita dah niat dah untuk kita rasa aku buat jalan ni sebab aku nak betulkan benda ni. Tapi bila andai kata orang yang kita ajak untuk kita betulkan tu macam dia macam tak nak bagi kita kerjasama, tak balik nak bagi kerjasama untuk kita betulkan. Adakah part kita dah lepas? Maksudnya dosa aku dengan kau dah lepas macam tu ke Cik Man? Ke macam mana? Okey, kalau benda yang melibatkan harta benda ataupun wang ringgit tu, memang kita tak minta maaf saya pernah berhutang dengan awak, kita kosong-kosong. Yang tu tak boleh lah. Kalau melibatkan harta benda, kita kena bayar lah. Tapi kalau melibatkan selain daripada tu, mungkin ada perkara-perkara yang lain, mungkin mulut masing-masing ke, ataupun ni memalukan, tu pernah memalukan, ataupun masing-masing pun zaman nakal. So kita kena saling minta maaf. Bukan satu pihak sahaja. Maknanya saling minta maaf. Soalan ni banyak ditanya oleh netizen. Kalau kita buat salah dengan seseorang dan kita dah minta maaf, dan orang tu tak nak maafkan kita, dia mengatakan #jumpa di akhirat. Sebenarnya yang ni tak betul. Kerana Islam menyarankan kita untuk memaafkan. Dan tugas kita all out sebaik mungkin untuk mohon maaf. Sekiranya dia tidak memberikan kemaafan kepada kita, maka ketahuilah dia tidak memegang kunci syurga kita. Yang penting kita dah jujur. Sebab tu Cik Man tak boleh menilai kejujuran Syuk dengan Allah. Itu bukan tugas Cik Man. Yang penting bila Syuk tahu nilai kejujuran, Syuk dah berhak untuk bahagia. Dan sesiapa pun berhak untuk bahagia. Kita dah minta maaf. Dan sebaiknya kita ikut SOP, maka kita serahkan kepada Allah. Itu saja. Allah tidak menjadikan Islam ini agama untuk kita risau. Islam bukan agama risau. Islam agama selamat. Sebab tu namanya Islam. Baik Cik Man, terima kasih Cik Man. Barulah saya macam lega sikit dapat berborak dengan pengacara musikal Islam ni. Yelah. Alamak, suara tak sedap. Minta maaf lah, saya takkan ulang lah untuk apply masuk ke I Can See Your Voice. Minta maaf Nak try jadi host lah tu, bukan nak jadi presenter. Nak try jadi host lah tu. Aduh. Baik Cik Man, terima kasih banyak Cik Man. Selamat malam Cik Man. Syuk, doakan Cik Man. Kenapa Cik Man? Tak, doakan kesejahteraan semualah. Keluarga sekarang ni COVID apa semua. Iyalah Cik Man, alang-alang saya dengan Cik Man ni. Cik Man boleh ke Cik Man? Cik Man bacakan satu doa supaya kita semua selamat apa semua Cik Man. Saya nak aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum ya rahmanir rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i